Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bermula kelas kita pada hari ini. Saya harapkan semuanya sihat. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Okey, kita tinggalkan pasal raya-raya ni. Kita masuk pada tajuk yang baru untuk sains, iaitu bab 5 sebatian karbon. Anda semua bolehlah melihat dalam buku teks awak ya, untuk belajar topik ni pada muka surat 140 dalam buku teks dan untuk slide ni saya akan ceritakanlah apa yang ada dalam slide ni, lebih kurang jugalah macam dalam buku awak lebih ringkas lah. Okey. Kalau lagi detail awak boleh baca dalam buku teks, sebab soalan SPM akan dibina berdasarkan buku teks. Okey, saya buat video ringkas untuk sebatian karbon ni. Yang pertama, kita kena tahulah membezakan 5.1 ni kita nak bezakan sebatian karbon lah dalam alam kita jadi kena tahu dulu apa itu maksud sebatian karbon. Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Apa sahaja unsur yang mengandungi unsur karbon adalah sebatian karbon. Nasi yang kita makan, nasi, kerusi, apa lagi? Pensel, semua ada karbon. Segala-gala benda dalam tulang kita pun ada karbon. Lebih kurang macam inilah. Semua benda hidup dalam dunia ni, benda hidup dan bukan benda hidup, adanya karbon. Karbon lah unsur yang paling banyak dijumpai dalam dunia ini. Okey. Dan sebatian karbon ni kita kena bezakan dia terbahagi pada dua, iaitu sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Okey, apa dia sebatian karbon organik? Sebatian karbon organik berasal daripada benda hidup. Contohnya petroleum, sutera, arang batu. Kita tahulah petroleum ni terhasil daripada sisa-sisa haiwan dan tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun dahulu, yang zaman-zaman dinosaur tu. Dan petroleum ni ada di bawah laut, di dasar laut. Sutera ni kita dapat daripada ulat sutera. Ulat sutera tu benda hidup lah. Arang kayu arang kayu ni daripada pokok-pokok menjadi arang. Jadi benda-benda hidup. Manakala sebatian karbon bukan organik berasal daripada benda bukan hidup. Contohnya batu kapur, karbon dioksida, boksit, benda-benda bukan hidup lah. Batu batan kan, batu bata, semua tu benda-benda bukan hidup. Okey, kita tengok pula topik yang seterusnya, iaitu kitar karbon. Apa yang kita kena tahu tentang kitar karbon ni? Okey, kitar karbon menunjukkan bagaimana unsur karbon dikitar melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik di kawasan persekitaran melalui proses-proses seperti respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis. Ada 4 proses ni. Semua proses ni akan melibatkan sama ada membebaskan karbon ataupun menggunakan karbon. Karbon apa yang digunakan? Karbon dioksida. Tengok seterusnya. Untuk lagi jelas kita tengok okey, kitar karbon. Okey, kita tengok kita tengok pada lembu ni lah, haiwan lah. Lembu sebagai contoh haiwan sedang memakan apa? Lembu sedang memakan rumput. Rumput ni tumbuhan hijau. Okey, jadi bila lembu ni makan rumput, lembu ni akan melakukan proses respirasi. Setelah dia makan tu, dia akan melakukan proses respirasi, iaitu proses pengoksidan makanan lah. Makanan yang dia makan tu dia dioksidakan. Okey, bila dia buat proses respirasi, dia akan membebaskan gas karbon dioksida ke dalam atmosfera. Dan tumbuhan hijau pula, tumbuhan hijau yang dimakan oleh lembu tadi, tak kira lah, sama je tumbuhan hijau mana-mana pun melakukan proses respirasi juga. Bila tumbuhan hijau melakukan proses respirasi, dia akan membebaskan karbon dioksida dalam udara. Jadi banyaklah karbon dioksida dalam udara kita, dalam atmosfera kita. Dan apabila tumbuhan hijau ni mati dan juga haiwan ni mati, okey, kita panggil organisma yang mati ni, bila dia mati dia akan mereput. Dia akan melakukan proses pereputan. Okey. Dan proses pereputan itu nanti akan menghasilkan gas karbon dioksida di atmosfera. Dan dalam masa yang sama, sisa-sisa haiwan dan tumbuhan yang mati ni, dia akan membentuk bahan api fosil. Dia akan menjadi bahan api fosil. Contohnya petroleum, gas asli dan juga arang batu lah, bahan api fosil tu. Dan bahan api fosil ni juga akan digunakan untuk proses pembakaran. Kita banyaklah gunakan bahan api ni untuk pembakaran. Contohnya untuk menjana kuasa elektrik, untuk industri dan sebagainya. Dan apabila berlaku pembakaran bahan api, maka berlakulah pembebasan gas karbon dioksida di atmosfera kita. Okey. Jadi kita nampak kat situ semuanya membebaskan gas karbon dioksida. Tetapi ada juga gas karbon dioksida yang diambil. Contohnya yang diambil, bukan dibebaskan, diambil contohnya dalam proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ni bila dia melakukan proses fotosintesis, dia akan ambil gas karbon dioksida ni. Jadi proses-proses yang lain, respirasi, pereputan, pembakaran bahan api, semua tu membebaskan karbon dioksida, tetapi
Proses fotosintesis dia ambil gas karbon dioksida daripada atmosfera tu untuk digunakan untuk membuat makanan sendiri. Sebab tumbuhan hijau ni dia tidak boleh buat makanan sendiri. Dia tidak boleh bergerak macam manusia, tak boleh buat cari makanan sendiri macam manusia dan juga haiwan. Jadi Allah kurniakan dia, dia ada satu proses dipanggil fotosintesis. Ya, automatik dia boleh buat bila ada karbon dioksida. Jadi karbon dioksida pada mana dia dapatkan? Daripada karbon dioksida yang dapat daripada atmosfera. Itulah pentingnya kitar karbon. Sebab ada gas karbon dioksida yang dibebaskan, ada juga yang diambil untuk digunakan. Itu dipanggil kitar. Proses ni berulang-ulang kali berlaku setiap asa dan setiap hari lah.